melakukan pembayaran sebanyak RM1,500. Itu merupakan antara syarat yang perlu dilakukan oleh anak ikan untuk mendapatkan sugar mummy atau sugar daddy yang diidamkan. Isu berkaitan sugar daddy ini bukanlah satu isu yang baharu. Namun, baru-baru ini, media melaporkan Malaysia diletakkan pada kedudukan ketiga tertinggi di Asia yang menggunakan platform perkhidmatan untuk mencari perempuan simpanan atau lebih dikenali sebagai sugar baby. Data terkini melaporkan pelajar IPTA antara yang paling banyak menggunakan perkhidmatan ini. Terbaru, aplikasi temujanji terbesar Asia telah mendedahkan lebih 400,000 keahlian dengan 220,000 daripadanya sugar baby dan 180,000 sugar daddy. Aplikasi berkenaan menyatakan hampir kesemua anak ikan terdiri daripada pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan swasta IPTS di sekitar Lembah Kelang. Antara faktor yang mendorong peningkatan sebanyak 40% pendaftaran baharu untuk aplikasi ini adalah disebabkan oleh rasa takut ketinggalan dan desakan hidup ketika musim pandemik ini. Selain daripada aplikasi Sugar Daddy, terdapat juga pelbagai aplikasi lain yang turut menawarkan perkhidmatan dating. Risikonya adalah boleh terdedah kepada jenayah cyber dan jerat percintaan cyber. Oleh itu, Kementerian Komunikasi Multimedia dan Suruhanjaya Multimedia Malaysia SKMM telah menyekat satu laman web yang disifatkan mempromosikan budaya pelacuran cyber ini. Persoalannya, apakah faktor utama yang mendorong mereka ini terjebak untuk menjadi sugar baby dan bagaimana cara untuk kita membendung masalah ini? Isu berkenaan sugar baby adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan saya kira Fahri, topik ni bukan topik baru sebenarnya. Betul. Tahun lalu di Wanita Hari Ini juga kami pernah membawakan topik yang lebih kurang sama. Tapi mungkin ada sedikit perbezaannya pada kali ini di mana dah ada pengupgradean sedikit. Okey, betul. Kerana kalau kita lihat isu ini ataupun cara ianya bergerak semakin sophisticated. Kalau dulu mungkin melalui WhatsApp, telefon, mesej sahaja. Tetapi kali ini seolah-olah ianya menjadi satu normalisasi kerana sudah ada platform pula yang orang kata menggalakkan ataupun mengiyakan perkara ni. Betul. Dan saya kira sebaik saja melihat paparan VT sebentar tadi, mungkin dalam kalangan ibu bapa sekarang ni yang mula rasa gusar, merasa risau tentang keselamatan anak mereka. Dan untuk itu, tanpa membuang masa lagi, kami ingin mempersilakan tetamu istimewa di atas talian kita yang sudah pun terhubung sekarang ini. Tetamu kita pada hari ini hebat-hebat belaka. Ada dua orang individu hebat, iaitu pertama sekali Tuan Kamal Effendi, seorang penganalisis jenayah. Assalamualaikum Tuan Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cukup jelas. Terima kasih. Dan juga seorang lagi adalah pakar psikologi, Datin Profesor Dr. Mariani Mak Noor. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih Tuan Kamal dan Datin kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik, sama-sama. Okey, baik. Kita faham tentang aplikasi ini. Mungkin tidaklah secara terperinci bagaimana ianya berfungsi. Tapi kita faham yang aplikasi ini menarik minat anak-anak muda untuk menjadi perempuan simpanan kepada sesetengah golongan ini. Tetapi kan Prof, sebagai mukadimahnya, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu apakah faktor secara psikologi yang menyebabkan anak-anak muda khususnya golongan perempuan tertarik untuk menjadi seorang sugar baby? Dia sebenarnya kalau kita cakap pasal faktor-faktor tu ada banyak dan semua faktor tu sebenarnya adalah berasaskan kepada asas psikologi juga iaitu keperluan hidup, keperluan asas manusia, iaitu makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, segala-galanya. Jadi di sini maksudnya ialah dia mahukan sesuatu untuk menyempurnakan hidupnya tanpa memikirkan apa kesan dan juga akibat dia. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat daripada aspek psikologinya ialah dia ingin memenuhi gaya hidupnya. Kalau dulu mungkin gaya hidupnya ialah mungkin dibekalkan dengan RM50 satu minggu. Tapi sekarang sebab dia nak upgrade lifestyle. So bila dah upgrade lifestyle itu, maka segala-galanya terupgrade lah Itu pun sekarang ini bila kita kata sugar baby tu, nama tu pun dah di-upgrade. Tapi sebenarnya biasa saja itu sebenarnya adalah isu pelacuran. Tetapi isu pelacuran yang berlaku
tanpa ada ibu dan juga tanpa ada bapa ayah. Betul Tuan Kamal? Betul itulah tu. caranya. Jadi asas pokok pangkalnya ialah keperluan hidup itu, mencari wang dengan cara yang mudah. Tak perlulah orang kata nak buat sambilan dan sebagainya. Jadi mereka tak nak susahkan ibu bapa kat kampung. So nak dengan cara jalan mudah, wang dan peluang tu ada. Jadi faktor pendorong itu pun banyak, kawan-kawan pun ada untuk jadi ikut-ikutan, maka berlakulah apa yang dikatakan sindrom sugar baby, sugar daddy. Okey, Tuan Kamal, sebenarnya kita pendekkan, kita bincangkan perkara ini. Sebenarnya memang sejelas-jelasnya perkara ini adalah salah dari segi integriti, dari segi prinsip dan juga moral. Okey, yang saya risaukan sekarang ni justifikasi orang kata benda ni tak salah, ada permintaan, ada penawaran, kami tak melibatkan sesuatu yang salah dari segi jenayah dan sebagainya. Jadi apa komen Tuan Kamal tentang ini? Itulah alasan yang digunakan oleh pengasas laman-laman sedemikian. Bukan saja kita kata yang menjadi topik ini, tetapi sebelum-sebelum ni juga. Malah ada juga yang menggunakan laman yang bernama Islamik bagi tujuan kenal dan sebagainya. Dengan satu caveat, iaitu apa yang berlaku di belakang itu, apa yang berlaku selepas itu bukan dalam tanggungjawab mereka. Itu alasan pertama diguna. Alasan kedua, kerana yang terlibat ini berusia di atas 18 tahun, maka sesuatu yang dipersetujui itu tidak menjadi satu kesalahan. Maka dia menggunakan garis di situ, mengatakan dia tidak mempromosi aktiviti, maaf ya saya guna bahasa undang-undang dia, persundalan. Wow. Tetapi yang nyata itu bahasa undang-undang dia ya. Persundalan 372. Ya. Jadi yang menjadi masalah bagi saya ialah dua perkara. Satu, data yang dikeluarkan menunjukkan pelajar IPTA, IPTS terlibat. A, apakah ia benar? B, apakah ia tidak benar? Kenapa? Kalau ia benar, sudah tentulah ada yang akan tampil melaporkan. Kecuali kalau identiti mereka dicuri sebagai pelajar, itu satu. Yang kedua, sesiapa sahaja boleh mendakwa dirinya seorang pelajar. Jadi dia kata misalnya dia daripada universiti tempatan. Kerana tak seorang pun yang masuk dalam laman ni kena disahkan oleh universiti bahawa mereka adalah penuntut. Yang menggemparkan apabila dikaitkan dengan pelajar. Barangkali itu salah satu cara mempromosi laman ini. Tetapi yang lebih membimbangkan saya, penghinaan ini dilanjutkan kepada wanita. Kalau wanita saja kita gempar, sedangkan sebelum ini juga ada lelaki yang terlibat dalam perkhidmatan social escort misalnya. Kita tidak gempar. Seharusnya, sewajarnya, sewajibnya kita melihat kedua-dua perkara ini dengan serius dan menganggap ia adalah pada titik darjah kesalahan yang sama. Ya. Dan saya kira kan perkara ini juga menjadi satu diskriminasi juga Tuan Kamal, terhadap golongan wanita khususnya. Jikalau seorang wanita itu membawa kereta yang besar-besar, yang mahal-mahal, mungkin akan ada dalam kalangan masyarakat yang rasa skeptikal tentang dari mana wanita ini mendapatkan barangan-barangan ini. Tetapi kalau golongan lelaki pula yang membawa kereta besar, orang kata kuat kerja anak lelaki ini tadi. Tetapi kan betul tu Yana. Betul, sebab kawan saya nama Nordin dengan Angah, dia cukup marah bila ada laman-laman macam ni. Dia kata, kenapa orang perempuan tak boleh berjaya ke? Kenapa mesti ada manipulasi terhadap wanita? Kenapa mesti ada diskriminasi terhadap wanita? Kan? Bila jadi pada isu ini yang sama, jadi pada lelaki, tidak seorang pun menggembar-gemburkannya. Jadi kita tidak boleh benarkan assault ini terus berlaku. Kalaupun ada, pihak-pihak berkuasa itu siasat. Tapi yang saya risau juga, walaupun laman tersebut telah ditutup, tetapi capaian daripada muka bukunya masih ada. Dan betul? Saya terbaca apa yang ditulis pada 16 Februari baru ini, mengatakan kerajaan Malaysia telah menutup laman dia, apps-nya. Dia semua berharap ia tidak berlaku di negara lain. Jadi ini sendiri oleh pengasasnya, dan saya ada tangkap layar berkenaan supaya kita membincangkan tanpa prejudis apa yang berlaku dan menyatakannya sebagai fakta. Okey Tuan Kamal, minta maaf saya mencelah. Kita akan sambung lagi sebentar saja lagi dan kita juga akan bertanyakan kepada Prof tentang isu ini. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang cukup menarik kami ingin kongsikan. Kredit kepada wartawan kami Syifa kerana melakukan penyamaran untuk mencapai ke laman sesawang ini. Kita saksikan laporan siasatan ini.
Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran wujudnya laman web yang menawarkan perkhidmatan sugar baby dan sugar daddy, saya sendiri menyamar untuk melihat dan mengetahui apa sebenarnya yang berlaku di dalam laman sesawang ini. Baru-baru ini, negara Malaysia telah digemparkan dengan satu isu sugar daddy. Negara Malaysia dengan jumlah 42,500 sugar daddy berada di tempat ketiga. Ini merupakan salah satu laman sesawang yang menyediakan perkhidmatan sugar daddy. Saya sendiri telah mendaftar sebagai seorang anak ikan yang memerlukan perkhidmatan sugar daddy. Saya telah mendaftar untuk menjadi sugar baby menggunakan maklumat palsu dan baru saja saya mendaftar, saya telah menerima banyak mesej. Pada peringkat permulaan, mereka ini hanya bertanya khabar. Namun apabila kita sering berbalas mesej, mereka ini sudah menunjukkan minat dengan ajak berjumpa. Ada juga yang menggunakan pendekatan yang sangat drastik, iaitu dengan bertanya harga yang saya perlukan untuk melayani mereka. Selain itu, aplikasi ini juga bebas untuk melihat berapa jumlah pendapatan sugar daddy. Ini memberi pilihan kepada sugar baby untuk melihat berapa jumlah pendapatan sugar daddy yang mereka inginkan. Persoalannya, adakah maklumat yang mereka isi ini betul dan adakah data yang menyatakan bahawa pelajar IPTA paling banyak menggunakan aplikasi tidak bermoral ini? Adakah ianya benar? Wow, itulah realitinya, itulah hakikatnya. Cukup mudah sekarang ini untuk melayari laman sesawang untuk tujuan-tujuan yang negatif. Ana. Betul, dan saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh wartawan kami Syifa di akhir tadi. Adakah ianya benar? Kerana tak mustahil platform ini adalah satu scam sebenarnya yang menipu lebih ramai lagi anak-anak gadis di luar sana. Baik. Okey, Prof, saya nak tanya kepada Prof tentang aspek ketagihan terhadap perkara-perkara sebegini. Tidak mustahil kan, Prof, daripada menjadi sugar baby pada awalnya sekadar ingin tahu, tetapi apabila sudah terlibat dalam kerjaya ataupun profession ini, tidak mustahil untuk anak-anak gadis ini setelah dilemparkan dengan kemewahan menjadi ketagih untuk terus mendapatkan barangan-barangan yang mereka terima dari sugar daddy ini. Mustahil ataupun tidak, Prof? Ia boleh menjadi satu ketagihan sebab kita manusia ni, kita bermula dengan aktiviti. Lepas aktiviti, masuk pula apa yang kita katakan isu ataupun situasi yang kita katakan rutin. Dan daripada rutin inilah jadi satu tabiat ataupun habit yang mana kalau bahasa yang sebenarnya dalam psikologi ialah addicted, ketagihan. Ya, ada dua ketagihan di sini. Satu ketagihan adalah materialistik. Maksudnya dia diberi habuan yang berlambat-lambat. Kalau dulu sebelum ini pocket money-nya hanya RM50. Nak beli apa RM50 tu ya Tuan Kamal? Ni sekarang ini dengan puluhan ribu ringgit. Wah, semua dah boleh beli. Gaya hidup pun dah dapat di-upgrade. Itu upgrade lifestyle tu. Jadi itu ketagihan bahan material. Yang kedua ialah ketagihan keinginan seks itu sendiri. Baik, bila saya kata ketagihan seks itu, kita kena lihat dua individu di sini. Pastinya bila ada hubungan seks antara lelaki dengan perempuan, kan? Jadi kalau tadi saya setuju kalau perempuan tu memang saya luas cerita dia. Tapi kalau lelaki tu senyap aja. Kena ingat sebab kita manusia stereotip ialah perempuan tu kadang-kadang lemah, dia tak boleh buat apa. Tapi lelaki walau kerja jadi orang kata social escort sekalipun tidak dipertikaikan kerana itulah dia stereotip masyarakat kita. Jadi saya rasa sampai masa kita lihat siapa lelaki, siapa wanita, dua-dua mempunyai kehebatan masing-masing dan selidik dulu sama ada perkara itu benar atau tidak. Yang pasti ketagihan itu tetap akan ada daripada aspek luarannya, bahan-bahan ganjarannya, pentiriannya, dan daripada aspek dalamannya ialah ketagihan nafsu seks itu. Satu permintaan seks dan satu membekalkan. Tetapi dalam membekalkan itu dapat pula yang habuan yang memang diperlukan untuk upgrade lifestyle seseorang ini, terutama dalam kalangan belia-belia. Okey, Tuan Kamal, soalannya mungkin lebih kurang sama tapi saya ubah sikit sudut soalannya. Okey, justifikasi yang selalu diberikan adalah kesempitan kewangan. Dan kalau kita lihat ramai juga wanita yang bekerja dah berpuluh tahun sekalipun tak mampu mendapatkan barang-barang mewah dan sebagainya, tapi anak-anak muda ni mampu. Itu satu perkara yang lain juga. Dan kemudian orang kata bila bercakap pasal kewangan ni, mereka mencari jalan singkat tetapi mereka tak sedar sebenarnya dalam tempoh itu juga mereka telah menggadaikan
menaikkan maruah dan juga harga diri. Walaupun tak kiralah melibatkan seksual maupun tidak, tapi memberi impak yang positif jangka pendek, jangka panjang untuk wanita dan masyarakat itu sendiri. Tuan Kamal. Ya, Farin, saya berbelah bagi untuk berjawab ini. Yang pertama, kalau saya mengambil ia sebagai fakta, maka kita ada masalah integriti fabrik moral kita. Betul. Kalau ia berlaku sedemikian. Yang kedua, saya juga memilih untuk melihat kadang-kadang persona virtual seseorang ini berbeza. Di laman sosial dia tunjuk beg-beg yang berharga apa semua, padahal PS kita pun tahu dia beli kat PS kan. Kadang-kadang kawan punya aja dia tayang. Jadi bila kita nak menganggap bahawa itu adalah lifestyle yang ditunjuk dengan ini, maka kita harus melihat dua-dua sudut pandang. Namun yang menjadi persoalan ini ialah hasil. Saya kira orang-orang yang selalu menunjuk macam ini, lembaga hasil dalam negeri suka tau. Betul jadi juga dia tengok, muda lagi dah pakai cabriolet ni kan. Jadi benda-benda katalah masalah tu wujud. Samalah kalau misalnya contoh orang tu nama Iza kata. Contoh je saya ambil. Jadi Fiza dia bawa kereta. Iza. Okey, Iza. Boleh mana-mana nama lah. Jadi dia bawa kereta mewah, orang akan beranggapan ini sama ada orang bantu bayar ataupun dia tak mampu bayar habis. Tetapi kalau lelaki, stereotyping yang berlaku itu diskriminasi gendernya sangat-sangat berat. Padahal apabila kita bercakap tentang gender ni, kita bercakap tentang rights, roles and responsibility. Itu tiga perkara. Jadi kalau yang pada soalan yang Farin kata tadi, ia benar ada yang mahu mengikut dengan jalan yang songsang. Tetapi kalau kita terus membenarkannya, kita sebenarnya sesat di jalan yang benar. Macam mana tu? Betul, dan mungkin soalan yang sama juga kita boleh ajukan kepada Datin Prof. Kalau kita tadi dah menyentuh tentang faktor-faktor yang memberi suntikan kepada anak-anak muda ataupun golongan belia ini untuk menceburkan diri dalam bidang sugar baby ini, tetapi dari sudut psikologi kemudian harinya Prof, bagaimana perkara ini dapat memberi impak yang negatif kepada mereka yang pernah menjadi seorang sugar baby? Baik, impak dia kita kata ini lebih kepada trauma yang tidak disedari. Wanita ni bila dah muda tu dia memang cantik lah, Kamal kan? Cantik. Tengok Yaina, cantik. Datin pun cantik lagi tu. Datin pun cantik. Fahrin pun cantik. Tapi bila dah masuk umur warga emas, semua dah kecut, semua dah nampak kedut-kedut, walau letak makeup macam mana pun tak boleh dah Jadi apa pun dia akan melihat kembali, masyarakat terutama dia akan melihat dah habis dah cantik dia, tak ada lagi lah duit tu, dah tak jadi sugar baby. Nak kata nak jadi sugar baby dah tak boleh. Jadi impaknya ialah, kesannya ialah kepada diri sendiri, moralnya, akhlaknya, dia dengan sedarnya. Kalau dulu dia sedar, tetapi apa yang berlaku sekarang ini ialah aktiviti sugar baby ini berlaku di bawah separa sedar. Tapi bila dah meningkat usia dari aspek psikologinya, dia dah sedar bahawa dulu dia begitu moralnya tidak ada langsung. Dan ini juga memberi kesan kepada keluarga. Kerana lama-kelamaan masyarakat di sekeliling, orang-orang kampung, memanglah rumah besar, tengoklah macam mana anak dia. Jadi bualan-bualan itu, kita tahu waktu dulu kita tidak ada social media tapi sekarang dengan social media Kamal berlakulah mengutuk, keji-mengkeji, dan daripada sinilah orang kata membuahkan lagi orang kata perkara-perkara yang negatif yang boleh menyebabkan pelaku ini, mereka yang menjadi sugar baby ini melalui stres. Dan stres yang tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada keburukan. Dan kalau ini melampau, dia boleh membawa juga kepada kemudaratan pada sugar baby yang dulunya sugar baby. Tapi kalau umur tu dah lanjut, kita tak tahulah sugar granny ke, kita tak tahulah Tapi kita lihat, itu belakang. Jadi maksudnya di sini stres itu pasti berlaku, traumatis itu pasti berlaku, tapi trauma yang tanpa disedari membabitkan maruah, moral keluarga
masyarakat, bangsa dan juga agama kita. Oh, Datin, sugar granny. Oh, tak payahlah. Mungkin sour granny lah. Okey, Tuan Kamal, di penghujung perbincangan kita ini, baik, kita dah bincangkan secara terbukanya, kita tahu benda ni akan sentiasa wujud kalau ada permintaan dan penawaran. Dan tapi apa yang pasti, saya nak Tuan Kamal nyatakan kepada semua orang bagaimana perkara ini harus dibendung, perlu dibendung dan juga secara moralnya ianya memang salah, tak kiralah apa pun justifikasinya. Ada tiga pihak yang berkaitan di sini ya. Nombor satu, mereka yang jadi sugar baby itu, yang kedua sugar daddy, yang ketiga yang mengaturnya. Ya. Maka kalau kita mau melihatnya, kita harus melihat dengan fakta. Ya, kelaparan dan kemiskinan boleh mendorong orang melakukan apa saja. Betul. Tetapi dalam fakta ini kita harus melihat apakah perlindungan dari sudut undang-undang yang boleh diberi, misalnya atas perlindungan gadis dan wanita, misalnya ya, perkara-perkara sedemikian. Begitu juga bagi orang tengah ni. Yang melanggar ini ataupun yang menjadi muncikari iaitu bapa ayam. Dalam undang-undang itu ada disebutkan mereka yang hidup atas, minta maaf ya, ini bahasa undang-undang, mereka yang hidup di atas hasil lendir ya, hasil lendir. Jadi orang ini adalah bapa ayam, chicken father, chicken mother gitu, panggil ada peruntukan undang-undang. Begitu juga diri sendiri yang menawarkan perkhidmatan Seksyen 372B. Jadi yang harus dibuat, tindakan yang dibuat oleh SKMM yang melumpuhkan laman apps itu adalah satu tindakan awalan. Lebih kita juga masyarakat harus bangkit ya. Kerana kita melihat ini setiap hari, yang ini dalam apps, yang hari-hari kita lihat secara fizikal, kita juga harus mempunyai kekuatan yang sama untuk menentangnya ataupun menjalankan penindasan berterusan kepada mereka supaya tidak boleh beroperasi. Farin. Baik. Okey, dan sedikit konklusi daripada Datin Prof sendiri. Secara ringkas, silakan. Pada saya, sugar baby ni satu, orang kata seorang individu yang pada saya mempunyai moral yang rendah kalau daripada aspek psikologi. Saya terus terang ya. Dan seharusnya ibu bapa mainkan peranan yang penting, memantau, dan kalau boleh biarlah anak kita itu dididik daripada kecil lagi untuk mendapatkan wang saku sendiri dengan cara sambilan yang halal dan dipantau supaya mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu yang sangat penting. Ringkas dan padat tentang isu kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Kamal Effendi dan juga Datin Profesor Dr. Mariani Magno kerana membincangkan topik sugar baby bersama kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Okey, pelbagai informasi pengasian kita dapat hari ini. Kalau anda tanya saya, Yana, memang salah dan tak boleh, masyarakat perlu bertindak. Ya, dan saya juga bersetuju dengan Faharin. Sama-sama kita menjadi masyarakat yang bertanggungjawab. Okey, baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana.